Okey, lagi sekali Assalamualaikum, selamat pagi. Kita baru start saja ni. Okey. Sebelum kita mula kepada tajuk kita, saya tunjukkan sedikit ni beberapa orang kawan-kawan yang dah hantar tugasan minggu lalu. Okey. Yang hantar minggu lalu, kalau hantar guna saya punya link Google Form tu, saya mudah sikit untuk check lah. Tapi kalau kamu hantar dekat tempat-tempat lain, mungkin saya tak pasti lah. Kalau saya terlepas pandang, yang sempat saya bawa masuk, saya bawa masuk lah. Sekejap lah, saya tunjukkan sikit pada kamu. Kalau kamu nampak paparannya sekarang ini. Okey, ini sekejap. Ini 106, ni 106. Ni 102 Adli punya. Okey, saya dah semak. Ni Adli 102. Ini IV 102. Ni tugasan. Oh, cantik tulisan IV. Ini Muhammad Akil. Okey, ini Muhammad Akil punya tugasan. Ini 106, ni 106, ni 106. Ni Wan Nurlina. Wan Nurlina punya tugasan. Ni Muhammad Nur Faiz. Okey, ini Muhammad Nur Faiz. Ni 106. Okey, itu saja yang hantar dengan saya melalui Google Form. Yang lain-lain tu saya tak perasan lah. Kalau terlepas nanti kamu maklumkan pada saya. Yang belum hantar tugasan pun masih boleh hantar lagi. Ya, cuma saya akan lewat sikit lah. Semak kamu punya tugasan tu. Tapi tak apa, hantar saja. Kalau dah siap, ambil gambar, hantar. Pautan dia masih sama juga yang minggu lalu punya kelas. Okey, untuk hari ini kita tengok sedikit untuk hari ini. Okey. Kalau kamu ada buku tulis dengan kamu, sekejap lagi kamu boleh buat catatan. Saya tunjukkan indeksnya terlebih dahulu. Saya tunjukkan indeksnya. Oh, ramai admit, saya sedang admit sekejap. Okey. Bagi kawan-kawan yang baru masuk, kita baru saja bermula. Sebentar tadi saya dah sharekan tugasan kamu ini. Saya dah share beberapa orang tugas kawan yang dah hantar tugasan. Saya dah buat semakan. Nanti saya tunjuk juga link ini di dalam grup Telegram saya. Saya masukkan lah, jadi kamu boleh check lah, tengok di sini. Okey, semua orang pun jawab dengan baik. Baik, kehadiran dah boleh start isi ya. Kehadiran dah boleh isi. Ya, link yang sama dekat grup saya bagi tu, kamu dah boleh isi kehadiran. Baik, untuk hari ini kamu kemas kini paparan indeks, muka surat indeks kamu. Okey, hari ini bilangan 3, minggu 5, tarikh 16 Februari. Tajuk kita 1.1.2 elemen reka bentuk. 1.1.2 elemen reka bentuk. Jadi kamu boleh tulis indeks di sini supaya kita senang nak ingat kelas kita yang keberapa nampak okey, minggu 5 bilangan 3 kelas nombor 3 minggu ke-5 16 Februari 1.1.2 elemen reka bentuk tajuk kita hari ini. Okey, baiklah, saya teruskan ya, boleh ya. Okey, kita nak tengok tajuk kita hari ini adalah overview sedikit lah, overview dulu sedikit. Okey, 1.1.2 elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih, iaitu merujuk muka surat 4 kalau ada buku teks bersama kamu. Tajuk kita hari ini start daripada muka surat 4, muka surat 5, muka surat 6, muka surat 7, muka surat 8. Banyak sikit lah, 4 line. Start daripada muka surat 4 sampai muka surat 8. Okey. Dia satu topik je tu, 1.1.2. Tapi topik ni agak panjang sedikit. Okey. Jadi saya punya soalan pun agak banyak sikit lah minggu ni ya. Minta maaf lah, tak boleh nak buat apa lah. Okay. Kalau saya bahagi dua topik tu nanti lagi kau confused. Okey.
Tapi penerangan saya ringkas-ringkas saja. Kita tengok konsepnya masih sama. Saya bagi kamu tugasan di paparan saya ni yang di sebelah kanan ini adalah ini yang saya mahu dalam buku tulis. Okey. Di sini adalah paparan buku teks. Versi saya ni saya dah tandakan highlight-highlight jawapan dia. Kamu boleh cek di situlah. Ya. Kamu boleh rujuk juga nota yang saya dah berikan itu. Ikut je highlight dia tu, kamu akan dapat jumpa jawapan dia. Okey. Baik, kita terus saja ya. Mula, kita terus saja kepada soalan yang pertama di bawah tajuk elemen reka bentuk. Okey. Okey, sebelum tu suka untuk saya ingatkan kamu, di dalam RBT sekolah menengah ni, saya rasa sama je dengan RBT sekolah rendah ya. Dia technically tak adalah sukar sangat. Cuma masalah kebanyakan kawan-kawan kita dalam RBT ni, dia banyak pakai terma-terma perkataan-perkataan yang kita jarang pakai di luar ni. Menyebabkan kita rasa macam pelik sedikit lah bila kita dengar. Jadi tapi tak apa, saya simpelkan dalam bentuk soalan. Kadang-kadang penerangan buku teks tu ayat dia berbelit-belit sedikit, tapi tak kisahlah, kita ambil yang ringkas-ringkas sahaja ya, supaya kita mudah faham. Baik, kita pergi soalan pertama. Okey, dia terus tanya kita, terdapat 7 elemen. 7 elemen reka bentuk. 7 elemen reka bentuk, kita terus rujuk buku teks. Saya guna tag warna merah dekat sini ya. Kita tengok 7 elemen reka bentuk. Ini dia 7 elemen reka bentuk. Okey. Garisan, nombor 2 rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna, ruang. So, itulah 7 elemen reka bentuk yang kita kena ketahui. Jadi, tajuk hari ni cerita pasal benda ni je. Pasal 7 benda ni. Sekejap lagi kita akan pergi satu persatu. Apa setiap elemen ni? Apa maksud-maksud setiap elemen ni? Okey? Jadi, kita pergi satu persatu. So, dalam soalan satu saya, itulah 7 elemen yang saya tanya. Cumanya jawapan saya buat dalam bentuk peta buih begini. Kamu sukatilah ya, rasa nak buat peta buih macam saya pun boleh juga. Kalau tak nak buat peta buih, nak buat list saja pun boleh. Apa satu A apa A garisan, B lagi C, D, boleh juga nak buat simple-simple macam tu. Okey, sengajalah saya buat peta buih ni nampak cantik sikit ya. Jadi nota cantik-cantik ni sebenarnya membantu kita untuk ingat kan. Jadi okey je, mana-mana yang kamu rasa selesa ya. Ada orang suka buat list, dia buat list. Okey, tapi yang penting saya nak 7 elemen reka bentuk tu ya. Ini dia 7 elemen reka bentuk tersebut. Okey, baik, kita terus sahaja pergi ke soalan yang kedua. Okey, soalan kedua ni, tengok ni dia agak mengelirukan sedikit. Kita lihat dulu. Soalan kedua, dia tanya kita, berikan 3 fungsi garisan. Soalan saya minta 3 sahaja. 3 fungsi garisan. Okey, kita lihat apa itu garisan. Kita tengok di sini ya. Okey, yang saya dah tanda warna orange ni. Okey. Kalau kita baca penerangan dia memang agak bening sikit lah. Kita tengok dia bagi tahu kita apa. Garisan ialah, saya baca juga sikit walaupun bening. Garisan ialah cantuman atau sambungan siri titik yang mempunyai ukuran, panjang dan jarak. Terdapat pelbagai jenis garisan, iaitu setiap satunya mempunyai peranan yang tersendiri dalam mereka bentuk garisan yang digunakan untuk fungsi tersebut. Pendek cerita, dia nak bagi tahu kita salah satu elemen penting dalam reka bentuk, bila kita nak design mereka bentuk sesuatu, semestinya kita melukis. Jadi di dalam kita melukis melakar tu, mestilah kita guna garisan. Jadi dia tanya kita fungsi garisan. Cuma masalah RBT ni, kita terpaksa ikut takrifan dia mengikut buku teks. Jadi soalan saya, balik pada soalan saya tadi, saya tanya 3 fungsi garisan. 3 saja. 3 fungsi garisan. Buku teks bagi berapa? Buku teks bagi banyak ni. Kita tengok berapa banyak fungsi buku teks bagi. Yang pertama, membahagikan 2 ruang kawasan. Yang kedua, tulisan warna merah ni menunjukkan pergerakan arah atau aliran. Fungsi yang ketiga, menunjukkan hubungan antara elemen. Tulisan warna merah je. Yang keempat, mewakili ketegangan antara 2 titik. Yang kelima,
menunjukkan kestabilan dan kerehatan. Sambung lagi muka surat sebelah. Yang keenam, menunjukkan keseimbangan. Yang ketujuh, menunjukkan daya gerakan yang dinamik. Yang ke-8, mewakili gerakan dan tenaga yang berpadu. Yang ke-9, menunjukkan objek itu dekat atau menunjukkan objek itu jauh. Oh, banyak fungsi dia bagi dekat kita. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tetapi saya minta 3 sahaja. So, kamu pilih lah. Mana-mana 3. Ya? Pilih mana-mana 3 yang tulisan berwarna merah ni. 1 sebagai contoh. 2, 3. Siap. Soalan nombor 2. Boleh ya? Okey? Dia ada banyak tapi saya minta 3 je. Okey, nombor 2 selesai. Kita pergi soalan nombor 3. Ini ada orang tanya dekat grup. Pukul 2 pagi ada orang tanya saya dekat grup. Masya Allah, hairan saya. Kan, dia tak tidur ke? Kau tengok tak dekat grup dia tanya soalan pukul 1.50 pagi? Allahu Akbar. Janganlah gitu. Tidurlah awal. Kalau dah tidur pukul 2 pagi, jam berapa nak bangun? Nanti kelas tak masuk. Okey? Okey, ini dia tanya. Terdapat 2 kategori rupa. Okey, sekarang ni kita masuk elemen yang kedua dah, iaitu rupa. Elemen yang keberapa tadi? Elemen yang kedua. Ni rupa. Okey. Soalan ketiga. Terdapat 2 kategori rupa, iaitu terdapat 2 kategori rupa, iaitu kita tengok mana dia rupa dekat bawah ni. Ni dia. Okey, yang saya tanda warna kuning. Terdapat 2 kategori rupa, iaitu yang pertama rupa geometri, yang kedua rupa organik. Ni 2 ni, rupa geometri dan juga rupa organik. Rupa ini, maksud rupa ni saya tak nak baca ni sebab dia panjang dan dia agak mengelirukan ni. Saya baca sikit lah, tapi kamu akan pening. Rupa ialah hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaannya. Dah pening dah. Rupa merupakan permukaan yang rata dan bergarisan di luar, outline, sebagai sempadan yang mengelilinginya. Ini bermaksud rupa mempunyai ruang kawasan yang berbeza daripada ruang di sekeliling dan bersifat 2 dimensi. Okey. Ayat dia memang pening. Tapi beginilah. Rupa ni senang kita nak ingat. Rupa ni apa? Rupa ini adalah lukisan ataupun lakaran yang berbentuk 2 dimensi sahaja. 2 dimensi ni lukisan flat macam dalam contoh gambar ni. Lukisan tu dia hanya ada tinggi dengan lebar. Dia tak nampak 3 dimensi. 3 dimensi dia mungkin akan nampak macam ni kan? Macam mana 3 dimensi? Tunjuk sikit. Kat mana? Katalah saya ada kotak 3 dimensi. Kamu akan nampak macam ni lah bentuk dia. Okey, tu mungkin kotak 3 dimensi betul. Jadi sekarang ni kotak 2 dimensi macam tu je. Segi 4. Okey? Jadi itu beza dia. Jadi maksud rupa ni adalah lukisan atau lakaran dalam bentuk 2 dimensi. Cumanya soalan dia tanya kita, ada 2 kategori. Kategori pertama rupa geometri, kategori kedua rupa organik. Itulah jawapan kita tadi. Okey. Yang pertama geometri, yang kedua rupa organik. Untuk soalan nombor 3. Baik, soalan nombor 4. Kita tengok sedikit. Soalan nombor 4 saya minta apa? Lukiskan rupa geometri berikut. Ada banyak rupa geometri, saya minta kamu lukis 4. Yang pertama saya nak bulatan. Yang kedua saya nak trapezium. Dah belajar kan dalam matematik, trapezium ni segi 4 tapi dia tak sama kan? Dia satu panjang, satu pendek sikit. Okey. Trapezium ataupun macam ni pun boleh. Ni pun kira trapezium juga. Okey. Trapezium. Boleh tengok dekat sebelah ni. Trapezium. Okey, yang pertama bulatan, saya nak kamu buat bulatan. Yang kedua dia trapezium. Okey. Seterusnya yang ketiga saya minta pentagon. Pentagon adalah segi 5. Ada 5 segi. Yang keempat adalah oktagon. Oktagon segi 8. Kita tengok dekat bawah ni. Ini pentagon segi 5. Saya nak kamu cuba buat pentagon segi 5.
Dan satu lagi yang terakhir adalah oktagon segi 8. Okey. Saya minta 4 saja. Dia ada banyak rupa geometri ni. Ni semua sekali rupa geometri. Ada banyak ni. Tapi kita buat 4 je lah. Cukup lah. Okey. Ni ada banyak. Jadi soalan-soalan dalam exam dia sukalah tanya ni. Pentagon. Kena ingat lah segi 5. Hexagon. Segi 6. Heptagon. Segi 7. Oktagon. Segi 8. Nonagon. Segi 9. Dekagon segi 10. So kena ingat jugalah ni ya, antara yang selalu ditanya juga dalam exam. Okey, itu dia 4 rupa bentuk geometri saya minta kamu lukis. Baik, kita pergi seterusnya soalan nombor 5. Dia tanya kita apa? Lukiskan satu rupa organik. Okey, rupa organik ni memang lukisan 2 dimensi. Kita tengok. Kalau geometri tadi dia berbentuk bersegi-segi macam ni, dia berbentuk bersegi-segi macam ni. Organik pula adalah lukisan 2 dimensi tetapi dia freehand. Freehand maksud dia kita lukis je ikut suka hati kita. Okey, kita boleh lukis suka-suka hati apa-apa saja. Jadi saya minta kamu lukis satu rupa bentuk organik. Kamu lukis apa-apa saja boleh. Nak lukis daun boleh, daun. Apa-apa sajalah. Tapi dia bukan geometri, dia organik. Maksudnya kita lukis tanpa sebarang ukuran. Kita nak buat bentuk awan boleh. Okay, apa-apa saja bentuk ya. Cuma jangan geometri. Geometri macam ni, segitiga. Ni geometri, salah lah. Segi 4. Ni geometri, salah lah. Tapi dia nak kamu freehand. Lukislah apa-apa, bunga. Okay, ini adalah rupa bentuk organik. Satu saja. Okey, baik. Kita terus lagi. Soalan nombor 6. Soalan nombor 6, tag warna biru. Dia tanya kita, terdapat 2 jenis bentuk. Tadi rupa. Sekarang ni kita pergi elemen seterusnya. Bentuk pula. Terdapat 2 jenis bentuk. Apa maksud bentuk tu? Kita tengok di sini. Okey, bentuk ialah objek yang mempunyai ruang isi padu dan mempunyai lebih dari satu permukaan. Terdapat 2 jenis bentuk. Yang pertama, bentuk dipanggil bentuk konkret. Ini jawapan kita. Yang kedua, dipanggil bentuk abstrak. Okey. Maksud dia begini. Apabila dia bagi tahu kita bentuk, dia kata ada 2 jenis. Satu bentuk konkret, satu bentuk abstrak. Bentuk konkret ni bentuk yang daripada produk kita boleh lihat, kita boleh pegang. Maksud dia saya ada satu produk. Sebagai contoh ni saya punya power bank. Power bank saya ni bentuk dia apa? Bentuk dia segi 4. Okey, bentuk dia segi 4 maksud dia jenis bentuk dia adalah jenis bentuk konkret. Kita nampak, kita boleh pegang. Okey. Yang seterusnya adalah bentuk abstrak. Maksud bentuk abstrak ni dia adalah berbentuk lukisan sahaja. Tetapi lukisannya berbentuk 3 dimensi. Macam gambar kerusi kita ni. Kita perhatikan, gambar kerusi kita ni adalah gambar kerusi dalam bentuk 3 dimensi. Jadi kita nampak, oh kaki kerusi dia ada 4. Dia ada tempat sandar dia yang melengkung sedikit. Dia lukisan. Tetapi kita boleh gambarkan bentuk dia. Ya? Jadi itu maksud bentuk abstrak. Okey, kalau tak berapa pening-pening nak faham pun jangan risau. Nanti waktu kita melukis nanti kita mungkin akan jelas sedikit. Ya? Okey. Tetapi setakat hari ini cukup kita tahu terdapat 2 jenis bentuk. Yang pertama bentuk konkret, yang kedua bentuk abstrak. Itu jawapan dia. Boleh ya? Okey, kita teruskan soalan nombor 6, soalan nombor 7. Okey, kita lihat sedikit soalan nombor 7 dengan soalan nombor 8 ni dia sekali lah. Okey, kita tengok. Soalan nombor 7 tanya apa? Tekstur terbahagi kepada 2 jenis, iaitu, okey, kita tengok. Warna biru ni dia. Warna biru. Tekstur terbahagi kepada 2 jenis, iaitu jalinan tampak dan juga jalinan sentuh. Okey, apa itu tekstur? Kita tahu dulu tekstur tu apa. Apa itu tekstur? Kita tengok ni. Tekstur itu adalah satu permukaan
yang kita boleh rasa. Rasa apa? Rasa dia macam ni. Ni contoh dia. Soalan nombor 8 lah ni. Dia bersambung. Contoh tekstur. Rasa dia begini. Sama ada bila kita pegang sesuatu permukaan. Kalau kita pegang tu, maksud dia jenis jalinan tampak. Jalinan tampak ni adalah benda yang kita boleh pegang. Okey, jalinan tampak ni bila kita pegang sesuatu objek tu, macam ni saya punya power bank, saya boleh rasa adakah dia kasar ataupun dia licin, dia halus, dia kesat, kita boleh rasa. Adakah dia keras, lembut, berkilat ataupun tidak. Sama juga baju kita pegang baju. Kalau baju kain cotton, kita rasa dia ketat, kita rasa dia kesat. Kalau baju itu daripada kain jersey, mungkin kita rasa dia licin sedikit. Okey? Tu perbezaan dia. Jadi tekstur ni tadi, kalau dia panggil jalinan tampak, bermaksud tekstur sesuatu barang yang kita boleh pegang, kita boleh rasa dia. Bagai contoh lain lagi, okey, saya ada bekas ni. Nampak? Saya ada tutup bekas ni. Okay? Di atas ni, kalau saya pegang, saya rasa licin. Tetapi di tepi ni, dia agak menggerutu sikit kalau kamu nampak ataupun cerah sangat. Okay? Jadi saya pegang, saya rasa tekstur dia agak kasar kat sini. Itu maksud jalinan tampak yang kita boleh pegang. Okey, maksud jalinan sentuh pula. Jalinan sentuh ni pula, maksud dia adalah gambar. Macam contoh gambar batu ni. Kita tak boleh pegang batu ni, tetapi kita boleh lihat. Kita boleh lihat, daripada kita lihat gambar batu ni, kita tahu, oh, tekstur dia kasar. Okey? Ataupun gambar sebelah ni, gambar kayu. Okey? Kita tak boleh pegang. Kalau kita pegang gambar licin sajalah, tetapi kita tahu, oh, ini gambar kayu ni. Kayu ni menunjukkan tekstur dia kasar. Okey? Jadi, di situlah maksud tekstur jalinan sentuh. So, untuk soalan nombor 7 tadi, ada dua kategori tekstur. Yang pertama, jalinan tampak. Yang kedua, jalinan sentuh. Okey. Soalan nombor 8 pula tadi, dia sebab dia bersambung. Berikan 3 contoh tekstur. 3 contoh tekstur adalah, ini dia. Sama ada kasar, licin, halus, kesat, lembut, keras dan berkilat. Pilihlah. Okey, saya minta 3 sahaja. Kamu pilih. Baik, itu soalan nombor 8. Kita teruskan sedikit. Soalan nombor 9. Elemen seterusnya iaitu saiz. Dia tanya kita, apakah kegunaan saiz? Okey, ini senanglah kegunaan saiz. Sebab perkataan dia pun kita dah tahu. Saiz semestinya menunjukkan perbezaan. Sama ada besar atau kecil, tinggi, rendah, panjang, pendek. Ya? Itulah saiz. Kita tengok. Tapi takrifan saiz ini, saiz ialah ukuran atau dimensi bagi sesuatu objek. Okey, saiz boleh digunakan, okey, inilah jawapan kita. Digunakan untuk menunjukkan kesan perbezaan jarak, panjang, tinggi dan kedalaman objek. Okey, jadi itulah kegunaan saiz bagi menunjukkan perbezaan. Perkataan yang penting dekat sini adalah perbezaan, nak tunjukkan tinggi, rendah, kecil, besar. Okey, itu soalan nombor 9. Baik, saya teruskan. Soalan nombor 10. Okey, ini agak penting sedikit lah, sebab selalu dia tanya pasal warna. Tapi saya rasa kamu pun dah tahu dalam tajuk PSV, subjek PSV pun dah belajar juga. Okey, terdapat 3 kumpulan warna. Ya, itu jawapannya. Kita lihat. Ini 3 kumpulan warna. Yang pertama, warna primer. Dipanggil juga dengan nama warna asas. Dipanggil juga dengan nama warna utama. Nama saja ada 3, tapi perkaranya sama. Warna primer. Yang kedua, warna sekunder. Yang ketiga, warna tertier. Apa itu warna primer? Apa itu warna sekunder? Apa itu warna tertier? Kita tengok sedikit. Okey. Muka surat seterusnya. Kamu akan nampak gambar rajah ni. Okey. Warna primer, dia bagi 3 kumpulan. Warna sekunder dan ketiga warna tertier. 3 kumpulan warna. Okey. Jadi dia start dengan warna primer. Maksud dia apa? Warna di dunia ni dia hanya ada 3 saja yang utama, iaitu merah,
biru, kuning. Daripada 3 warna ni, kita boleh campur-campur dia. Kuning campur merah, biru campur merah. Dia akan hasil lagi 3 warna yang seterusnya. Kita panggil warna sekunda. Okey? Jadi sebagai contoh, kuning campur dengan merah dapat jingga. Okey? Merah campur dengan biru dapat ungu. Biru campur dengan kuning dapat hijau. Contoh dia macam tu lah. Okay? Akhirnya, kita ambil satu warna primer, tambah dengan satu warna sekunda, kita akan dapat satu warna tertia. Kumpulan ini pula. Okay? Kita akan dapat satu warna tertia. Ambil satu ni, tambah dengan satu ini, dapat satu warna ini. Okay? Jadi, di dalam saya punya note, saya ada satu lagi color chart yang lebih mudah sedikit sebenarnya. Satu carta sahaja, tetapi ada tiga-tiga warna di dalam ni. Okay? Ada warna primer dekat tengah-tengah. Kemudian ada warna sekunda dekat tepi dia ni. 3 warna sekunda. Dan ada warna tertia di luar sekali ni. Kalau kamu tengok. Okay? Kebiasaannya, kita akan buat gambar color wheel ni ataupun roda warna ni sewaktu di dalam bengkel saya ada bagi warna dan sebagainya. Kita cuba buat seorang satu buat ini di dalam bengkel. Tetapi disebabkan kamu dekat rumah, kita tak boleh nak buat aktiviti ni. Okay. Dekat sini saya minta kamu salin lukis warna. Tetapi saya faham bukan semua orang ada warna kan. Jadi begini, kalau kamu ada warna, kamu boleh buat color wheel ataupun roda warna ni dalam buku kamu. Ataupun dalam kertas lain lekat pun boleh. Kalau kamu ada kemampuan, ada warna, boleh buat, ada masa boleh buat. Dia akan bantu kamu untuk ingat warna-warna, kumpulan warna ni yang mana satu primer, yang mana satu sekunda, yang mana satu tertia. Andai kata kamu tiada warna, tak apalah. Abaikan ini, tak payah buat. Cukuplah sekadar kamu menjawab soalan nombor 10 saya. Kamu tahu ada 3 kumpulan warna, primer, sekunda, tertia. Cukup. Okay? Tetapi kalau kamu ada warna, ada masa nak buat, saya galakkan untuk kamu buat roda warna ini. Okay? Dia mula dengan warna primer. Merah, kuning, biru. Merah campur biru. Merah campur biru. Kita akan dapat ungu. Okay? Kuning campur biru. Kita akan dapat hijau. Okay? Kuning campur merah. Kita akan dapat jingga ataupun oranye. Okay? Itu dapatlah warna sekunda, 3 warna sekunda. Kemudian, ambil satu warna primer, sebagai contoh merah, campur dengan warna sekunda, iaitu ungu di sini, akan dapat satu warna tertia, dipanggil merah ungu. Okay? Ambil satu lagi warna primer, biru, campur dengan satu warna sekunda, hijau, akan dapat warna tertia, iaitu hijau, biru. Seterusnya, macam itulah. Satu warna primer, kuning, tambah dengan satu warna sekunda, jingga, dapat kuning jingga. Okay. Akhir sekali, satu warna primer, jingga, campur dengan merah, warna primer, dapat satu warna tertia, iaitu jingga merah. Okay. Jadi tak bolehlah kita nak buat ramai-ramai. Kalau kat bengkel kita akan buat color wheel ini, okay, ataupun roda warna ni. Walau bagaimanapun, kalau kamu ada warna, ada masa, kamu nak buat, saya sangat galakkan kamu boleh buat roda warna ni. Okay, baik, saya teruskan. Soalan nombor 11. Masih di dalam elemen warna, ya, masih dalam elemen warna. Dia tanya kita dua sekali. Apakah maksud warna panas dan juga warna sejuk? Apakah maksud warna panas dan juga warna sejuk? Kita lihat di sini. Dia dah bagi tahu kita. Takrifan dia panjang sedikit, ya. Inilah jawapannya. Warna panas ialah warna yang terang dan jelas. Warna panas dapat menimbulkan suasana ceria, riang dan bersemangat. Warna ini dinilai dari warna merah hingga warna kuning. Ini dia, merah sampai kuning. Kita panggil warna
panas. Warna sejuk pula memberikan kesan cahaya yang rendah. Warna ini memberikan kesan redup, tenang dan damai serta menyejukkan mata memandang. Warna sejuk dinilai dari warna ungu hingga warna hijau. Ini warna sejuk. Jadi di dalam reka bentuk, warna sangat memainkan peranan yang penting. Dalam kehidupan kita pun warna yang penting. Hampir semua benda pun kita pilih dia punya penggunaan warna. Kita pun ada warna-warna favourite kita. Jadi kita lihat di sini, pemilihan warna panas dan sejuk ni dia akan bagi kesan minda kepada manusia. Ya. Okay. Kalau warna panas ni, kalau kamu perasan, kedai-kedai, restoran, kedai makan, dia banyak guna warna panas. Sama ada merah, oranye ataupun kuning. Cuba tengok KFC, McDonald, Pizza Hut, dia banyak gunakan warna-warna yang panas. Sebab dia bagi kesan orang seronok, juga dia bagi kesan orang lapar tengok. Tapi dia jarang kedai makan dia gunakan warna-warna sejuk begini. Kurang sesuai. Okey, baik. Soalan terakhir, kita dah sampai soalan nombor 12. Yang terakhir kita lihat ruang. Ruang terbahagi kepada dua jenis, iaitu, dia tanya kita ruang. Okey, ruang dekat sini. Dia terus pergi jawapan dia dulu. Ruang yang pertama dipanggil ruang nyata. Ataupun nama lain, ruang fizikal. Ruang yang kedua adalah ruang ilusi. Ataupun dipanggil juga sebagai ruang tampak. Apa maksud ruang? Saya nak tunjuk contoh dia begini. Okey. Katakan saya ada satu bekas. Sekejap saya tunjuk contoh. Saya tunjuk perbezaan ruang nyata dengan ruang ilusi. Ruang nyata ni adalah produk sebenar. Ruang ilusi ni adalah dalam bentuk lukisan. Ruang nyata, saya ada satu bekas. Macam ni. Okey. Saya buka penutup dia. Okey, dalam dia ada ruang. Saya boleh masukkan sesuatu dalam dia. Boleh masukkan sesuatu. Masuk. Okey, boleh masukkan sesuatu. Itu kita panggil sebagai ruang nyata. Okey, ruang untuk apa ni? Ruang ilusi pula adalah ruang dalam bentuk lukisan. Jadi kita lukis sahaja. Apa-apa benda yang kita lukis kita nampak, oh di dalam ni boleh masukkan sesuatu. Kalau saya ada kotak, bagi contoh saya lukis satu kotak. Okey. Oh, sorry. Saya nak lukis ni. Saya ada satu kotak. Okey. Di dalam kotak saya ni, saya boleh masukkan barang di dalam dia. Sebagai contoh lah, boleh masukkan barang. So, dia hanyalah dalam bentuk lukisan. Jadi, ruang nyata ni, ruang pada produk sebenar. Ruang ilusi ni adalah ruang hanya dalam bentuk lukisan 3 dimensi sahaja. So, itulah 12 soalan kita. Saya faham kerjanya agak banyak sedikit. Sebab tajuk ni agak panjang, saya nak bahagi dua pun kurang sesuai. Tapi tak apa, ambil masa kamu, perlahan-lahan kamu tetap ada masa 1 minggu untuk selesaikan tugasan ini. Soalan 1 hingga soalan nombor 12. Okey, itu saja saya punya soalan. Sekarang ini saya buka untuk sebarang pertanyaan. Kalau ada kawan-kawan nak tanya soalan apa, boleh tanya. Saya tinggal lagi 2 soalan je cikgu, Aina tanya. Okey. Okey, saya dah siap. Allahu Akbar, lajunya. Okey, dah siap dah. Mungkin kawan kita tengok malam tadi saya post. Saya memang post awal sedikit lah. Sebab mungkin ada kawan dia tak boleh ikut Google Meet. Ya. So, yang mana kawan-kawan dah siap, saya tunjuk cara penghantaran sekejap. Sambil-sambil tu. Sorry, saya tunjuk sekejap. Mana kawan-kawan dah siap? Okey. Yang pertama, ni Telegram. Yang pertama, pergi dekat channel saya. Okey, kalau belum subscribe, tolong subscribe channel. Okey, lepas itu cari post kita hari ini, iaitu postnya bertajuk Kelas RBT 102 16 Februari. Okey. Dekat situ saya ada berikan pada kamu pautan untuk hantar tugasan dalam Google Form. So kamu klik Google Form tu. Klik Google Form, tulis nama penuh. Okey. Kemudian pilih kelas kamu 102. Kemudian add file, muat naik gambar. Select lah file. Mungkin kamu ada lebih daripada sekeping lah. Sebab kali ni ada 12 soalan. Silap-silap ada 5-6 keping gambar kamu. Tak kisah. Kamu add file je. Semua file kamu submit. Hantar.
Itu kaedah nombor 1 kamu boleh hantar kepada saya. Okey, kaedah nombor 2 pula saya tunjuk. Kaedah nombor 2, ada soalan sekejap lagi saya jawab. Okey, kaedah nombor 2 saya tunjuk. Kalau kamu tak boleh hantar menggunakan Google Form, kalau kamu tak boleh isi, ada masalah nak isi Google Form saya tu. Okey, saya bagi kamu kaedah kedua. Buka channel Telegram saya ni, okey. Kemudian cari post kelas kita hari ini, RBT 102 16 Februari. Dekat bawah nampak tak dia ada tulis itu leave a comment. Kamu klik dekat leave a comment, kamu boleh tulis nama kamu dan send gambar dekat sini. Sebagai contoh saya tulis sini. Hai. Lagi saya padamlah balik. Katakan Ali. Saya tulis sini. Ali 102. Okey, lepas itu kamu muat naik gambar, add foto. Sebagai contoh, saya add foto, send. Okey, contoh. Jadi kami bubuhlah gambar tugasan. Kalau kamu punya gambar ada 5, bubuh 5-5 dekat sini. Okey? Pada post kelas kita hari ini, iaitu 102 16 Februari jam 10 hingga 11 pagi. Klik komen dekat bawah, tulis nama, masukkan kamu punya gambar tugasan. So, ada 2 kaedah. Kalau kamu boleh isi Google Form, itu yang terbaik. Supaya senang saya nak check. Kalau boleh, saya tak naklah kaedah lain. Kamu send dekat direct PM saya apa semua, saya akan terlepas pandang. So kita ada 2 tempat ini untuk kamu hantar tugasan. Jadi saya harap kita boleh bekerjasama. Kamu hantar tugasan pada 2 tempat ni. Okey, saya tengok tadi ada soalan kawan kita tanya. Cikgu tu ada grup lain ke? Apa maksud ada grup lain? Yang saya post, kalau kamu tengok saya post dekat sini, saya akan post pertama dekat channel saya. Ni channel Cikgu Hisham Manaf. Okey, kamu boleh tengok. Post yang sama saya akan post pada kelas kamu. Ni grup kelas kamu. Saya buka grup kelas kamu. Saya akan post sekali sahaja pada grup kelas kamu. Ni post saya. Nampak? Post ini adalah post yang sama. Kamu boleh ambil maklumat tu di sini ataupun di channel. Okey, tetapi kita nak sembang, kamu nak tanya soalan, kita akan tanya di channel Telegram saya supaya mudah. Kamu klik komen, kamu boleh tanya. Yang tak biasa pakai channel ni boleh try pakai. Okey, itu aja grup, tak ada grup lain. Okey, ada grup kelas kamu 102 dan channel RBT kelas saya, channel Cikgu Hisham. Ada 2 je. Okey. Lain-lain soalan saya buka. Sebab kamu masuk Google Meet, jadi kamu ada kelebihan untuk tanya saya soalan. Kawan-kawan yang lain yang tak masuk, dia terpaksa tengok note dan mungkin video saya akan upload insyaAllah. Kalau sempat hari ni, tak sempat hari ni, esok lah. Video rakaman Google Meet kita ni. Untuk kawan-kawan yang tak sempat ikut Google Meet. Last call soalan? Last call soalan? Lain-lain? Last call soalan? Ada tak? Soalan? Masih menunggu lagi ni. Soalan? Tak ada. Tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, sekejap. Jangan leave lagi. Okey, saya tukar paparan ni. Kawan-kawan yang lain ni, on lah kamera. Kita bolehlah selfie sebelum kita bye-bye. Mana kawan-kawan yang lain ni? Tak on kamera pun. Ada soalan, tanya dekat komen, kat YouTube ke? Ya, saya akan post pada YouTube, tetapi saya akan bagi link dia pada post saya hari ini. Sama juga. Saya nak selfie dengan kamu. On lah kamera. Siapa tak on, dia belum mandi. Boleh tak ugut macam tu? Siapa tak on, dia belum mandi. Oi, ramai dah mandi rupanya. Ingatkan belum mandi tadi. Okey, cepat. Nak selfie. Cepat. Nak habis dah ni. Nak selfie satu round. Lagi. Mana lagi kawan lain? Cepat. 1, 2, 3. One more time. Oh, ada kawan kita on. Okey, ramai dah on. Okey, lagi. Cepat. Nak selfie ni. Oh, kawan kita. Ui, lawa ya Allah. Headphone dia ada bling-bling lah. Ada ni bling-bling. Dah lari dah. Okey. 1, 2. Elok cepat lah. Cabut pula headphone dia tu.
Satu, dua, tiga. Lagi sekali. Satu, dua, tiga. Senyum. Last time. Satu, dua, tiga. Okey. Belum mandi. Siapa mengaku belum mandi tu? Hakim. Apa ni? Pukul 11 dah ni. Belum mandi. Okey. Setakat itu saja. Cikgu macam mana nak subscribe? Pergi dekat post saya tadi. Sebenarnya saya tunjuk ni. Pergi dekat post saya tadi. Post saya dalam grup kamu. Pergi dekat post. Allah, salah tekan dah. Nampak? Pergi dekat post. Okay. Dekat situ. Kamu buka apa ni? Note yang saya bagi tu. Okay. Dekat situ ada ni. Channel Telegram saya. Tu ada link dia. Nampak tak? Pautan channel Telegram Cikgu Hisham. So, klik kat situ. Join. Okay. Okay. Setakat itu saja. Okay. Baik kawan-kawan. Apa-apa boleh tanya di channel Telegram. Saya harap kamu boleh selesaikan tugasan dan hantar tugasan. Baik, itu saja. Terima kasih. Bye-bye. Okey, bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama-sama. Bye-bye. Bye. Yang tak mandi, pergi mandi. Apa tak mandi? Bye-bye. Ya, Cikgu. Assalamualaikum. Salam.